Dia kan muncul di tanah gersang bersama 70,000 askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga, dari kurosan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah long life, dia tu raja penipu. Apabila dia keluar burung dan ikanlah isteri dan anak perempuanmu. Allah tak ampunkan. Jadi tak kira lah kita duduk di bandar atau duduk di kampung, maka ketika itu kita perlukan kepada mentauhidkan Allah. Maka sebab itu di sini dah sebut sini, kita ada syirik yang zahir, kita ada syirik yang batin, syirik hati. Ini saya nak sebut. Lepas ni tak soal jawab lah. Pasal tak ada soalan tadi. Syirik zahir ni apa tuan? Apa maksud syirik zahir? Yang nampak yang mana? Apa yang nampak? Yang nampak apa yang nampak? Pengakuan. Okey, dalam konteks akhir zaman ni kita nak redefine balik. Syirik zahir ni ialah apabila kita melihat sifat-sifat ketuhanan ada pada makhluk. Bila kita melihat sifat ketuhanan, sifat Allah ada pada makhluk, maka itu syirik zahir. Contoh, kita sepatutnya sayang pada Allah sebab Allah bagi nikmat pada kita. Semua nikmat yang Allah bagi. Tiba-tiba kita sayang dengan dunia lebih daripada Allah. Itu syirik zahir. Kita bekerja siang malam, cari pangkat, cari harta, cari. Kita buat sesuatu. Ataupun kita melihat seseorang, kita mengagungkan dia, kita memuliakan dia, seolah-olah dia itu lebih mulia daripada Allah SWT. Jadi syirik zahir ni, melihat makhluk, maka kita nampak sifat-sifat ketuhanan. Itu syirik zahir. Dan inilah yang akan kita berhadapan dengannya. Hari ini kita tak rasa Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita semua ni, Allah bagi semua ni. Kita tak rasa Allah bagi. Tapi besok bila Allah tahan makanan, tahan minuman, air tak ada, kemarau, masa tu kita miskin, sakit, tak ada ubat, tiba-tiba ada datang manusia yang boleh bagi apa yang kita nak, maka kita boleh mengagungkan dia, memuliakan dia, menerima, maka dia akan mensyirikkan Allah SWT. Jadi hakikat syirik zahir ni nombor satu tuan-tuan, kita melihat makhluk dan kita melihat sifat-sifat ketuhanan sehingga kita memuliakan dia, mengagungkan dia, sehingga kita sayang pada dia lebih daripada Allah SWT. Jadi bukan lagi apa namanya, kita kata menyembah berhala. Tak ada. Orang Islam tak akan sembah berhala, dia tahu bodoh. Kalau orang yang lahir-lahir dah sembah berhala, mungkin dia sembah. Tapi bila dia dah lahir sembah Allah, tiba-tiba sembah dia bodoh. Tapi bila datang satu makhluk, satu orang manusia, satu kumpulan yang memberikan sesuatu pada dia, walaupun yang dia ajak, yang dibawa itu benda yang berlawanan dengan apa yang Allah perintah, dia ikut, maka itulah syirik. Boleh. Jadi benda ni akan datang ni. Sekarang tak rasa ni sebab kita masih kenyang. Buat kopian pun kat restoran. Lapar-lapar tengok atas nampak makanan, kenyang. Lapar-lapar pergi kanan, kenyang kan. Walaupun kita kata tak ada, tapi sebenarnya kita semua ada. Kita tak rasa lapar. Belum lagi rasa lapar sampai belum lagi rasa haus sampai nak mati. Belum, kita belum lagi. Jadi bayangkan ketika kita lapar sangat, ketika kita haus sangat, ketika kita menderita, miskin, tiba-tiba datang yang memberi kepada kita, masa tu kita rasa kalau aku tak ambil mati. Adakah kita sanggup mempertahankan iman akidah kita untuk ambil apa yang diberi tadi? Maka syirik zahir, kita lihat sesuatu, ini hebat. Lihat sesuatu, ini kuat, ini mulia. Ada tak dalam hidup kita? Cuba kaji.
Kita mungkin tak sembah berhala, tak pergi kuil, tapi dalam hidup kita mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah. Manusia, bos cakap apa pun boleh. Bos cakap apa boleh bos. And you are always right. Kan? Kita mempertuhankan bos kita. Nampak? Jadi kita kena redefine balik, tengok balik. Akhir zaman akan berlaku keadaan ini. Keadaan sekarang tak terasa sebab kita masih lagi ada benda yang kita makan, minum. Ada lagi. Besok kalau keluar besok, kemarin. Baik, jadi syirik zahir ni maksud kita melihat ada sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk sehingga makhluk itu akan dipuji dan dipuja. Baik, sedangkan makhluk ni semua ada kekurangan. Kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teori lah. Baik, dia nak sebut kat sini yang ini orang yang tidak memelihara daripada syirik zahir tadi, dia tidak boleh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya mati dia dalam keadaan demikian, maka pada titik itu mati dia, Allah tak ampunkan dosa dia. Jadi bukan sembah berhala sahaja. Sembah berhala lah. Itu memang nampak sangat lah. Jadi yang pertama sekali, sebab tu kita kena latih. Kita akan bincang macam mana nak bebas daripada syirik zahir ni. Ini senjata nombor satu Dajjal. Nombor satu itulah dia. Yang kedua, syirik batin, syirik hati pula. Syirik dalam hati. Apa yang sebenarnya dirancang untuk syirik hati, syirik batin ini, yang mana kita wajib mengetahui pada petang ini. Wajib tahu. Agaknya apa syirik batin? Agaknya apa? Agak-agak apa? Jadi syirik batin ini, syirik hati ini dah ada banyak. Tapi yang kita sebut dalam konteks akhir zaman ialah apabila kita menyaksikan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu perkara, maka kita rasa yang memberi bekas kepada perkara tersebut adalah selain daripada Allah. Kita tengok orang ni tolong kita, kita ada masalah duit, orang datang tolong kita, kita terima kasih lah, terima kasih, kita rasa duit tu dia punya, kita rasa duit tu dia punya. Ataupun kita sakit, kemudian ada orang nak tawar ubat kat kita, kita rasa ubat itulah yang menyembuhkan, sampai terpaksa ambil ubat tu, walaupun kita terpaksa gadaikan prinsip kita kadang-kadang. Kita rasa ubat tu memberi bekas kat kita. Macam WHO kata apa? COVID-19 tak ada ubat. WHO kata COVID-19 tak ada ubat. Kanser tak ada ubat. Apa lagi tak ada ubat? HIV tak ada ubat. Ni WHO kata. Apa Allah sebut? Allah kata melalui Rasulullah, semua penyakit ada ubat. Semua penyakit ada ubat kecuali mati. Dah sampai mati, matilah. Tak adalah. Semua penyakit ada ubat. Tiba-tiba WHO kata COVID-19 tak ada ubat. Nak percaya COVID, nak percaya WHO, nak percaya hadis Nabi. Ni syirik. Allah kita hampir tu. Kemudian Nabi sebut dalam hadisnya, hadis panjang. Apa kata Rasulullah? Tidak ada sesuatu yang Allah haramkan akan menjadi ubat. Ini hadis Nabi, hadis sahih Muslim, Bukhari, Bukhari. Tidak ada sesuatu yang Allah dah haramkan menjadi ubat. Tiba-tiba kita boleh terima benda yang haram menjadi ubat. Maknanya benda yang haram menjadi ubat tu, benda yang haram tu memberi bekas pada sakit. Itu syirik. Sedangkan yang menyembuhkan bukannya ubat yang menyembuhkan Allah, tapi kita nak gadaikan. Nampak? Jadi ini benda-benda yang kita tak perasan. Baik, jadi sebab itulah kita nak kena mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kita nak kena bebas daripada syirik zahir. Yang kedua syirik batin. Ini secara ringkas. Ini bab syirik ni panjang cerita dia. Jadi banyak-banyak kategori, kita sebut yang ni. Dan kita sebut kat sini, ini adalah perkara yang penting untuk kita sama-sama melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita faham dia ni bagaimana, sifat dia bagaimana. Sebab tu saya nak bagi pada tuan-tuan pada hari ini amalan yang kena buat. Tuan-tuan kena buat, iaitu kita nak kena kenal Allah
sehingga kita boleh mentauhidkan Allah. Ini nombor satu, nak lawan Dajjal, al-iman. Nak lawan Dajjal, al-iman. Kita nak lawan yang lain tak boleh. Dia akan datang dengan muka yang paling manis di dalam dunia. Dia akan datang dengan pertolongan pada kita. Masa tu kita memang lapar. Nak lari hutan tak larat. Nak jalan pun tak larat dah. Dah lapar, dah haus. Tiba-tiba dia datang bagi. Dia buat baik kat kita. Orang Melayu dah tu. Orang buat baik takkan nak bagi susu, bagi tuba kan. Mesti nak bagi susu juga kan. Jadi sebab tu tuan-tuan Muhammad sebut kat sini, apabila kita nak kena latih diri kita, sebab tu saya nak minta kepada kita semua supaya kita mengamalkan zikir La ilaha illallah. Amalkan zikir La ilaha illallah. Kalau siapa yang dah amalkan, pastikan istiqamah. Kalau siapa yang dah istiqamah, pastikan meningkat. Siapa yang meningkat, pasti dihalusi peningkatan. Maknanya tak akan sempurna sehinggalah kita benar-benar mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kalimah la ilaha illallah? Kita banyak kali dah, saya nak ulang. Ini benda paling penting, asas. Dan kita kena buat balik ini. Kena buat ini, anak-anak kena ajar la ilaha illallah. Jadikan wirid. Wirid maknanya dibuat secara berterusan. Apa dia punya kebaikannya tuan-tuan? Allah izin kita kena tebuk macam-macam dalam kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka pada ketika itu mati kita, syurga terus. Syurga terus. Tapi kita kena latih. Macam mana nak latih? Baik. Nak latih, kita kena biasakan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak lagu-lagu pun boleh, nak tak nak lagu pun boleh. Ikutlah, ikut kita punya masing-masing. Dan kemudian bila kita baca la ilaha illallah itu bersama dengan perasaan. Itu peningkatan. Mula-mula dengan lidah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian hati kita ikut saya, la ilaha illallah. Saya dah cakap banyak kali ni kan, benda ni kan. Tak, kita kena buat. Dengar tak cukup. Saya nak sebut sini, pengisian bukan ilmu. Pengisian adalah buat. Pengisian kita buat. Bila kita buat, kita nak keluar daripada budaya malas, budaya lemah, budaya lepak, budaya ambil mudah. La ilaha illallah afdal zikr. Zikir paling afdal. Okey, apa maksud la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada ilah yang kita sayang melainkan Allah. Tidak ada Tuhan ilah yang kita takut murka melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memuliakan melainkan Allah. Tidak ada yang menghinakan melainkan Allah. Tengok makanan kan, pandai dan bergambar, sedap kan. Makanan tengok pun dah kenyang. Tengok makanan, tidak ada yang bagi rezeki, yang bagi makan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dengan hati, baca dengan lidah, sehingga akhirnya apabila hati kita, lidah kita tak boleh baca, hati kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca. Kemudian bila kita dah baca dengan lidah, baca dengan hati, kita nak baca dengan perasaan pula. Dengan perasaan. Aku masuk perasaan, dia nak pergi ke roh. Kita ada fizikal, kita ada akal, dan kita ada roh. Fizikal sihat, gemuk fizikal kita, kuat kan? Ambil steroid banyak, besar, kuat kan? Boleh lari jogging, fit. Tetapi akal kita berfikir tak? Akal kita punya tidak berfikir, kurang fikir. Hati kita kurus kelingking. Apa tanda hati kita kering tuan? Apa tanda hati kita kurus kelingking? Badan kita sedap tapi hati kita kurus kelingking.
hati kita tak boleh menangisi dosa kita. Kita berdosa tapi tak boleh menangis, seronok dengan dosa. Itu tanda hati kita sakit. Kalau kita bimbang COVID-19, pakai apa? Ni apa? Mask ni, pelitup muka. Kita jarak-jarak sikit kan. Semayang pun jarak-jarak tentukan. Kita bimbang. Sebenarnya sakit hati, mati hati itu lebih parah daripada sakit fizikal. Sakit fizikal paling kuat, mati habis. Sakit hati kita sakit, jiwa kita sakit, roh kita sakit tadi, sampai depan Allah kita akan sakit. Sebab itu tuan-tuan, ini adalah hal yang penting. Ini persiapan nombor 1, iaitu kita nak kenal Allah dan mentauhidkan Allah. Maka bila kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, kita sedar dengan hati kita kan. Hati kita nak rasa. Aku nak rasa bila tengok benda yang baik, benda yang baik, benda yang kita suka, kita nak rasa sayang pada Allah, suka pada Allah, tak rasa seronok dengan Allah, nak rasa dilindungi Allah, confident, nak rasa. Jadi bila kita baca La ilaha illallah, kita rasa seronok dengan Allah SWT. Ini nombor 1. Bila kita takut, nak rasa bimbang dengan murka Allah. Ini peningkatan. Tuan-tuan, boleh. Dia tak akan dapat melainkan kita dah mula dengan lidah, mula dengan hati, sehingga akhirnya masa kita solat pun kita akan merasai bersama dengan kita. Rasa seronok solat. Jadi ini yang benda yang kita nak latih. Jadi bila kita melihat sesuatu, mesti kita kaitkan, hubungkan dengan Allah, ikatkan dengan Allah sebagai Tuhan tadi, Rabb tadi. Maka itulah latihan kita. Itu latihan pengisian kita sebelum 2024. Kesusahan mungkin dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan ada susah. Mungkin saya sebut sebab kajian-kajian menunjukkan. Dan kemudian kenapa saya sebut 2024? Kita tengok pergerakan. Sekiranya tempel dibina, maka setahun setengah mungkin dia datang di Istihar. Ini pandangan pertama. Ini saya sebut pandangan rabai-rabai. Pandangan rabai-rabai ini contohnya, tempel dibina untuk kedatangan raja dia, Malik Messiah dipanggil. Malik Messiah akan datang di Istihar. Kemudian ada pandangan yang kedua, rabai, peneliti daripada Old Testament, Torah. Dia datang, dia yang bina. Maknanya lagi cepat. Tengok tahun ni, tahun depan. Tetapi dia tidak akan datang, tak akan keluar sehingga kemuncak kesusahan kita. Sebab dia nak jadi Tuhan. Dia akan datang akan kemuncak kesusahan. Jadi bila kemuncak kesusahan mungkin tahun depan. Tahun lagi 1, 22, 23. Tuan-tuan tengok pergerakan cuaca akan tempat banjir bertambah teruk. Selalu banjir, banyak banjir. Tempat kemarau tu, tuan-tuan kena tengok ni. Kalau mula kemarau makin teruk, tengok kaji kemarau tu berapa teruk. Kan kalau katakan 2001 ni 1/3 tiba-tiba kan. 2022 2/3. 2023 langsung tak ada hujan. Bukan semua tempat tertentu. Kalau ada tanda-tanda tu, maknanya itu tanda-tanda dia. Setengah tempat pula banjir 1/3, 2/3 kekerapan banjir. 100% banjir teruk macam mana kat China sekarang. Itu pun tanda-tanda dia juga. Sebab dia bukan kemarau satu dunia kemarau, tak semesti. Tempat yang tak ada air. Baik. Kemudian ada juga Rasul kata perang. Sebab itu dalam hadis akhir zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan ada banyak tanda-tanda. Jadi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan ada banyak tanda-tanda? Sebab berlaku pada banyak tempat. Kemungkinan serentak. Contoh, masalah kemarau. Pada masa yang sama masalah civil war, perang.
Lepas tu masalah dukhan pula. Jadi kemungkinan berlaku serentak. Jadi lepas tu setiap tanda-tanda yang menggambarkan kiamat yang Nabi SAW sebut, contohnya terbenam bumi di timur, terbenam bumi di barat, terbenam bumi di semenanjung. Jadi bila dah mula keluar tu, maka kita nampak dah terbenam bumi ni dah banyak berlaku. Tapi dia mungkin ada yang hebat, yang besar. Mungkin akan berlaku di Indonesia, mungkin akan berlaku di Malaysia. Allah alam, kita tak tahu. Itu semua pilihan Allah. Jadi bila kita melihat tanda-tanda itu, maknanya dia nak keluar dari tempat. Yang kita tahu dia keluar bila kemuncak fitnah. Kemuncak fitnah dia keluar, masa itulah dia akan menggagalkan akidah mukmin yang ada. Pada itulah kita lihat sebenarnya apabila berlaku perkara tersebut, kalau kita tidak bersedia daripada sekarang untuk belajar mentauhidkan Allah, melatih mengenal Allah sampai kita boleh merasai hubungan dengan Allah ni, sayang ke Allah, rasa bimbang Allah tinggalkan kita, rasa bimbang Allah biarkan kita, nak dekat dengan Allah, maka ketika sampai waktu itu, masa itu kita dah terlambat. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut, tidak berguna iman dan amal seseorang apabila sampai pada waktu ketika itu datang tanda-tanda tadi Dajjal. Dan tuan-tuan saya sebut pada petang ini, sebenarnya dah terlalu dekat. Macam mana saya sebut yang lepas pada kawan-kawan yang datang, kita dah kenal pun siapa dia. Kita dah kenal pun siapa dia. InsyaAllah kita akan sebut lagi lah. Baik, boleh Jadi sebab tu kita kena mula dah La ilaha illallah. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang wajib kita kena buat semua. Semua yang wajib kita buat. Kita tahu benda wajib, buat. Apakah benda yang wajib? Menjauhi haram. Menjauhi perkara haram ialah wajib. Al-wasilah ila haram, haram. Ini kaedah syarak. Al-wasilah ila haram, haram. Jalan menuju kepada haram, haram. Jadi kita menjaga diri kita dari perkara yang haram, itu wajib. Memelihara diri kita daripada benda haram dengan kita melaksanakan benda wajib, mana lebih aula? Mana lebih utama? Menjaga daripada haram atau buat benda wajib? Kalau dua-dua dia wajib belaka, yang mana satu lebih utama? Ulama jumhur menggambarkan menjaga daripada haram itu lebih wajib daripada buat yang wajib. Kalau dua-dua ni, dua-dua wajib, tapi lebih aula menjaga daripada yang merosakkan ni, lebih wajib daripada buat benda yang wajib. Sebab benda yang wajib ni boleh dia boleh jadi tak boleh sembahyang diri, boleh duduk, dia boleh tukar-tukar ikut kaedah. Tapi meninggal yang haram, kita kena tinggalkan dalam keadaan apa pun. Kecuali ada kewilah. Tapi antara dua kaedahnya meninggalkan yang haram lebih lagi. Sebab tu dalam kaedah tarbiyah Islam, kita kena perhati sensitif dengan perkara yang haram yang ada di kita. Kena tengok. Inilah yang ganggu kita. Ada seorang tanya dengan saya, Ustaz, macam mana orang alim kita ni, tak boleh ke mereka ni yang fikir buat macam mana yang patutnya, korangnya tak boleh kan? Macam mana yang boleh ni? Ilmu banyak. Banyak orang tanya dia, banyak. Macam mana ni? Macam mana dia boleh ada dekat sini? Macam mana dia boleh ada dekat situ? Ada ke apa-apa? Saya kata, pertama dengan orang alim ni, orang yang ulama ni, orang alim ulama ni, pertama kita kena baik sangka dengan dia. Pertama kena baik sangka. Dia buat salah, mungkin ketika tu dia salah, lepas tu dia buat baik, dia taubat, dia betul. Jadi ilmu salah satu cara, salah satu perkara yang kalau ada pada kita akan menyebabkan Allah bantu kita in the future. Ilmu. Sebab tu tuan-tuan datang sini ni, datang jauh-jauh kan, datang jauh-jauh sebagainya, untuk mencari ilmu ni. Inilah antara satu sebab besok bila kita lemah sangat iman kita sebagainya, sebab ilmu ada tu, Allah tolong kita. Jadi orang alim dia buat salah, kita jangan kutuk dia, jangan hina dia, jangan laknat dia lagi lah. Jangan. Sebab ilmu yang ada pada dia boleh menjadi asbab dia patah balik. Ini salah satu, ada banyak sebab. Antaranya suka tolong orang. Macam abang Yusuf kita, dia suka tolong orang. Ini bukan nak besar-besarkan dia kan. Dia memang dah besar lah, body builder. Dia guna orang. Orang yang suka tolong orang,
Allah akan tolong dia. Jadi sebab tu kita jangan ambil ringan kan pada amal. Saya sebut lagi sekali, amal walaupun sedikit jangan kita pandang ringan. Apa amal sikit tu? Ambil sampah tolong buang. Ingat je, ambil halangan ada batu tu tolong buang pergi jalan tak ada apa pun, ringan. Orang pergi datang, kita keluar duit, kita ada RM1,000. Ada orang yang tak sedekah, kita bagi RM1 je. Allah RM1 je kan? Jangan pandang ringan walaupun RM1. Sebab di sebalik RM1 tu ada redha Allah. Di sebalik benda yang sikit tu yang kita buat, di situ ada redha Allah di situ. Yang kita tak tahu bila Allah nak bagi pada kita rahmat dia dengan sebab amal tadi. Jangan pandang ringan. Amal yang sikit jangan pandang ringan. Itulah redha Allah. Tapi amal yang mungkar, yang maksiat pula, yang maksiat yang mungkar, jangan pandang ringan juga. Alah, jeling aja. Jeling aja. Kawan kita buka video pornografi. Jeling aja. Lepas tu tengok pula. Jeling lagi. Alah, jeling je. Aku ambil semayang, istighfar, habislah. Jangan pandang ringan dosa kita nampak dosa kecil. Sebab di sebalik dosa kecil itu ada murka Allah. Ada murka Allah. Dan murka Allah tu kita tak tahu di mana dia akan bagi kat kita. Mungkin ketika sakaratul maut, ketika itu Allah SWT bagi kat kita dia. Tahan kita tak boleh mengucap dia macam mana. Kita tak tahu. Allah Maha bijaksana, Maha berkuasa kan. Jangan pandang ringan dengan amal yang sedikit. Kerana amal yang sedikit kalau baik, walaupun kecil, ada kata Allah di belakangnya ada. Bila kita boleh sedekah RM1, itulah kita nak sedekah. Allah telah bagi kita peluang sedekah dengan ikhlas RM1. Di sebalik RM1 itu ada redha Allah. Jangan pandang ringan. Maksiat pun sama. Maksiat mata ke, maksiat lidah ke, maksiat telinga. Jangan pandang ringan dengan maksiat yang sedikit. Kerana di belakang maksiat itu ada murka Allah. Dan murka Allah lebih besar daripada dunia dan sisinya. Lebih besar. Walaupun kita kata tak ada apa. Sebab tu kita nak tengok dalam kehidupan kita ni mesti kita mula merasai untuk nak mendekati Allah dengan Allah. Oleh tuan-tuan Allah, yang wajib kena buat semua, yang haram kena tinggal semua. Kena bertaubat. Sebab tu sebenarnya jalan nombor satu kita nak bina kekuatan untuk kita mentauhidkan Allah ni dengan taubat, bertaubat. Apa maksud taubat? Kita istighfar. Kita minta ampun dengan hati yang menyesal. Hati menyesal. Ini kekuatan. Tiba-tiba kita buat balik. Lepas kita menyesal, buat balik dosa. Tak apa, taubat lagi. Taubat lagi. Tiba-tiba buat pula, taubat lagi. Tak apa. Maknanya kita buat sebab kelemahan kita, tapi kita bertaubat. Kita bertaubat. Jadi sebab tu tuan-tuan Allah, saya minta minima ahli syurga yang akan Allah bantu di dunia. Maknanya di ahli syurga kat dunia Allah bantu. Ahli syurga ni kat dunia Allah bantu. Dia buat semua yang wajib, tinggal semua yang haram. Itu minima. Kemudian untuk akhir zaman kita kena tambah dengan sunat-sunat. Sunat yang pertama tambah ialah wirid tadi. Jadi wirid ni apa? Kita pilihlah apa-apa. Saya cadangkan mula yang paling ringan kita boleh. Ringan tapi boleh buat istiqamah. Apa dia? Apa yang ringan tapi boleh buat istiqamah? Kita pilih. Lepas tu tambah lagi. Jangan buat yang berat-berat. Saya nak buat tahajud tiap-tiap hari. Mungkin tak mampu kan. Saya buat meter tiap-tiap hari. Mungkin tak mampu. Buat yang senang. Apa dia? Contohnya saya nak latih. Setiap saya buat benda mesti baca bismillah. Setiap benda bismillah. 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 Kalau bismillahirrahmanirrahim panjang sangat, bismillah. Nak minum air, satu teguk air, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Siapa yang boleh amalkan bismillah tu? Dan nak tahu Allah sayang tak sayang dengan amalan kita? Macam mana nak tahu Allah sayang tak sayang? Maksudnya amalan tu ada barakah, kita boleh istiqamah. Bila kita boleh istiqamah dia, syukurlah Allah sudah mula memberikan karamah pada kita. Karamah terbaik ialah istiqamah dengan amal saleh.
Itu karamah paling besar kepada seorang beriman. Jadi kita buat, terputus. Buat, terputus. Banyak ada something wrong dengan amalan kita. Mungkin kita masih tak ikhlas lagi. Baiki ikhlas kita. Mungkin masa tu kita masih lagi ada hajat-hajat dunia yang kita nak. Betulkan hajat-hajat dunia. Kita buat tak boleh. Buat berhenti. Buat berhenti. Tak boleh istiqamah. Maka tandanya Allah belum lagi memberi pada kita barakah dalam amal. Maka kita kena usaha lagi. Sampailah tahun 2024. Jadi saya bagi 2024 ni bukan untuk buat belalang ni. 2024 ni bukan nak kata dah keluar dah, tapi kita sasarkan target lah. Kalau boleh sampai 2022. Sebab 2022 kita jangka daripada perancangan yang mereka sebut 2022 mereka akan pecah belahkan kesatuan umat Islam. Mereka akan pecah belahkan kesatuan umat Islam 2022. Daripada mana? Sebab iblis ni makhluk yang takbur, yang sombong. Dia dengar ni, dia Inggeris pun dengar. Tapi tak ada seekor pun cicak yang berbunyi kan. InsyaAllah dia mendengar. Dia tak hantar lagi mesej dia. 2022 100 tahun. 1922 dia pecah-pecahkan daulat Islamiah dengan perjanjian Lausanne. 2020 cukup 100 tahun. Dia nak pecahkan apa? Dia nak pecahkan kesatuan umat. Jadi tuan-tuan, kita boleh jumpa ni mungkin tahun ni 2021 ni. Tahun 2022 mungkin kita tak jumpa pun tak boleh lah. Saya tak tahu kan? Mungkin Allah Alam tak tahu. Jadi kita ambil peluang. Lepas tu saya buat kuliah tiap-tiap hari saya buat kuliah. Saya cuba buat setiap hari. Kalau boleh nak setiap masa kalau boleh. Tapi tak boleh juga. Saya jemu pula tengok muka ni kan. Tapi bila saya ada juga dalam satu rancangan TV Halapan Dr. Daniel yang dah sebut seorang mantan Menteri Luar Setiausaha Politik Amerika Syarikat, siapa ni? Henry Kissinger kan? Dia kata 2022 Israel dah hancur. Ustaz boleh bagi satu. okey. Saya rasa dia ambil daripada saya tu pasal. Dr. Daniel dia apa? Dia sebut dalam Falaqah akhir zaman ni yang 2022 Israel akan hancur. Memang dikeluarkan dalam khabar dia, dalam berita dia. Dia kata in 10 years from now, dia tak cakap di 2022. In 10 years from now, Israel will cease to exist. 10 tahun daripada sekarang Israel akan habis. Itu khabar tu. Jadi saya yang bawa, saya kata bila dia kata 10 years, khabar tu tahun 2012. Jadi 2022 dia kata Israel akan habis. Dan Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia yang mana yang munafik, yang musuh Islam. Yang munafik, yang musuh Islam ni. Mereka berkata kami beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tak beriman. Banyak Allah kata dia cakap terbalik. Kalau dia cakap Israel akan hancur 2022, maknanya yang dia nak sebut tadi ni Israel akan naik sebagai sebuah negara Israel Raya 2022. Dia cakap terbalik. Ini bukan saya cakap, Allah sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah, di kalangan manusia wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia yang mana? Yang munafik. Ini sifat orang munafik. Dia akan cakap kami beriman pada Allah, menggunakan agama. Kami beriman pada hari akhirat. Allah sebut wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman. Jadi apa yang Allah nak ajar kepada kita, kaedahnya bila kita tengok musuh Islam cakap, dia umumkan, maka dia cakap terbalik. Kalau dia cakap dia akan boleh datang ke Malaysia bagi keamanan, contohlah salah seorang raja daripada negara barat datang ke sini, kami datang untuk mempromosikan keamanan di negara ini, keamanan beragama, toleransi semua, maka tadi yang cakap dia nak memporak-porandakan agama dalam negara tersebut. Jadi apabila dia kata 2020 10 tahun, 2022 daripada 2012 tadi, dia kata Israel will cease to exist, maka sebenarnya yang dimasukkan itulah due date dia untuk nak stabilisekan Israel hingga dia kata apa? Third temple untuk dibina 2022 Dajjal akan keluar.
Itu disebut lebih kurang macam itulah. Kita tak tahu lah Dajjal keluar tahun tu. Tapi nak sebut 2022 tu maknanya tahun yang mana Israel akan flourish, akan berkembang. Macam mana Israel akan berkembang? Maknanya Islam akan ditekan. Sebab tu saya kata 2022 tahun di mana kesatuan umat akan diuji. Ukhuwah kita ni akan diuji. Sekarang ni boleh duduk dekat bapak ini. Lepas ni mungkin tak duduk dah. Sekarang boleh dengar lagi. Lepas ni mungkin ada tu ajaran sesat. Ajaran akhir zaman ni sesat. Akan ada perpecahan. Jadi sasaran mereka 2022. Ya tak? Jadi apa? Jangka lah, jangka 2022 Dajjal akan keluar lah, based on penelitian lah, misalnya 2022 atau 2024 lah. Dekat mana point Imam Mahdi? Imam Mahdi tu kat mana? Dia lepas tu ke atau in between ke? Based on penelitian Ustaz lah. Lepas tu yang kedua, sama yang kedua, di akhir zaman kita faham umat Islam akan bergabung dengan Rom, betul? So, based on penelitian Ustaz, Rom tu mana? Sebab kita pun faham sekarang Rusia pun kita nampak lebih zahir dia macam gaduh dengan Amerika dan sebagainya. Tapi behind tu dia orang okey lah. Baik, soalan pertama, Dajjal dikatakan tadi keluar di 2022, 2024. Allah Alam, saya tak cakap Dajjal keluar. Saya sebut dia planning. Dia planning, kita tak tahu, nobody knows. Tapi tanda-tanda Dajjal nak keluar, hadis-hadis semua dah fulfill. Semua dah dipenuhi. Kalau tak semua pun 90% lah. Kita tinggal, maknanya nak keluar anytime. Maknanya tuan-tuan mempunyai, nak sebut sini, tanda-tanda besar dah hadir semua. Jadi kita expect anytime dia boleh keluar. Maknanya persiapan kita, iman kita, amal kita kena tingkah. Jangan takut, Dajjal ni makhluk. Siapa yang takut Dajjal, dia ada masalah dengan iman. Jangan takut, Dajjal bukan untuk ditakuti. Jadi Nabi gambarkan kepada kita tentang Dajjal, dia akan kalah, pasti kalah. Jadi kita kalau beriman, pegang Allah, insyaAllah pasti menang. Baik, jadi kita kata dari perancangan, tengok dia keluar. Mula-mula saya ingat dulu 2022 dulu, sebelum ni lah. Sebab daripada itulah salah satunya pengumuman Henry Kissinger, salah satu. Jadi bila saya tengok balik, jadi 2022 adalah kemuncak dia nak hentam kesatuan umat Islam. Macam mana dia hentam kesatuan umat Islam? Dia bukan bunuh umat Islam. Sebab kalau dia bunuh, dia jahat. Dia akan datang, dia akan bentuk mazhab yang lain. Akan ada mazhab lain lepas ni. Mazhab yang nama mazhab pluralisme, mazhab yang nama liberalisme. Dia tak sebutlah ini mazhab pluralisme, tak sebut. Tapi kita kena kenal pluralisme itu apa, baru kita faham ini mazhab baru. Dan kita akan dapati ramai, majoriti akan bersama dengan mazhab baru. Majoriti. Di situlah Islam akan berbeza. Macam sekarang ni, ada orang suka vaksin, ada orang yang kata anti-vaksin. Vaksin, anti-vaksin. Yang besok akan ada orang yang suka kepada Islam baru dengan Islam yang lama. Yang Islam lama disebut anti-Islam. Baik, nak sebut maknanya dulu kita ingat 1922 tu mungkin dia habis. Maknanya dia nak keluar lepas tu perang habis matilah. Tapi setelah kita tengok balik, kita dapati kemungkinan besar bukan 2022, saya sebut 2024. Wallahu alam. Ini cuma kita tengok perancangan dia sebab dia punya perjalanan tadi. Baik. Sekiranya Allah izin, sungguh-sungguh perancangan mereka itu diizinkan oleh Allah berlaku, maka di mana Mahdi? Ni soalan tentang Dajjal pun dah sensitif dah. Apalagi soalan tentang Mahdi, lagi sensitif. Satu yang saya takut nak jawab. Kalau saya tahu pun saya tak nak jawab. Sebab kebimbangan kita apa? Kalau Dajjal kita lari daripada dia, tak apa. Mahdi kita pergi ke dia. Jadi tiba-tiba kata Mahdi dah ada, mai kita pergi dia universiti, pakat-pakat, main pedang sekarang. Mahdi dah ada. Kata setengah besar kata Mahdi dah ada dah. Maka berapa nak pergi sendiri? Kita belajar pedang lah.
belajar mana je lah kan. Ini satu yang berbahaya. Sebab kita tak tahu betul ke dia dah habis tu baru agak aja, agakkan. Tapi confirmnya belum tahu. Confirmnya bila tanda-tandanya keluar baru confirm lah. Tapi yang penting apa dia? Yang penting kita persiapkan diri kita supaya memampukan. Kalau betul dia keluar, katakanlah tiba-tiba ada tentera tenggelam di Baida contohnya, salah satu kan hadis. Tentera tenggelam di Baida antara Madinah dengan Mekah. Mekah Madinah ada satu tempat Baida, tiba-tiba tenggelam. Tiba-tiba ada pula tu orang mengisytiharkan, kan? Contohlah. Ataupun kita dapat satu tanda-tanda apalah Allah bagi nampak. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan iman, dengan takwa,